Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Khaybar. Khaybar ialah sebuah bandar berkota yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Terletak lebih kurang 70 batu ke utara Al-Madinah Al-Munawwarah. Ia menjadi tempat pusat kegiatan orang-orang Yahudi bagi menentang Islam dan menjadi kubu terakhir mereka di semenanjung Arab. Tindakannya mestilah diambil ke atas mereka bagi menjaga keimanan negara Islam, keamanan umat Islam dan penduduknya, serta memelihara supaya kegiatan menyebarkan Islam tidak diganggu. Kerana Khaybar ni pusat orang Yahudi berkumpul setelah mereka dihalau daripada Madinah. Mereka tidak mendiamkan diri walaupun dihalau, walaupun kalah di Madinah. Mereka berkumpul di Khaybar, membuat kegiatan untuk menentang Islam. Langkah untuk memerangi Khaybar mesti dilakukan. Para ulama tafsir menegaskan bahawa peperangan Khaybar termasuk di dalam janji Allah kepada umat Islam di sebalik perjanjian Hudaybiyah yang banyak hikmatnya, iaitu terkandung di dalam perjanjian Allah Ta'ala dalam firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Suratul Fatah ayat 18 hingga 20. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbai'ah, berjanji setia kepadamu di bawah pokok. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka segerakan kepada kamu. Dan Allah menahan tangan manusia daripada mengalahkan kamu, supaya menjadi tanda pada orang yang beriman, memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang betul. Ayat ini merupakan janji Allah kepada umat Islam selepas perjanjian Hudaybiyah. Setelah mereka bimbang dengan perjanjian Hudaybiyah yang dilihat sangat berat sebelum. Nabi menerima perjanjian itu kerana memahami yang tersirat bukan tersurat saja. Walaupun dilihat isi kandungan perjanjian itu seperti mengalah, tetapi akan mendapat kemenangan politik yang dijanjikan oleh Allah. Kemenangan ketenteraan. Islam dapat menghapuskan Yahudi di semenanjung Arab. Ini akan berlaku. Bukan saja Fathu Makkah, termasuklah Khaybar. Muqaddimah pada perjanjian tersebut ialah peperangan Khaybar, mendahului Fathu Makkah, sebagai langkah yang mesti diambil bagi melumpuhkan seluruh tenaga musuh yang berperanan besar menentang Islam. Walau bagaimanapun, semua yang berlaku mestilah mempunyai alasan yang kuat, di mana alasan untuk menyerang Khaybar ialah
kerana penglibatan orang-orang Yahudi Khaybar dalam peristiwa peperangan Ahzab yang sangat mencemaskan. Memberi perangsang kepada Yahudi Bani Quraizah bagi mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Dan seterusnya berlaku peperangan untuk membunuh, perancangan untuk membunuh Rasulullah SAW oleh orang Yahudi melalui sihir dan melalui tindakan-tindakan yang lain. Menandakan orang Yahudi sudah melanggar perjanjian untuk berada dalam negara Islam dengan aman. Mengesahkan bagi orang Islam untuk menyerang Khaybar, bertindak terhadap mereka. Sudah ada alasan. Maka dia ambil peluang oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menangguhkan tindakan ke atas mereka kerana memberi penumpuan kepada musuh yang lebih kuat, iaitu musyrikin. Orang-orang musyrikin. Orang Arab musyrikin. Dengan berlakunya perjanjian Hudaybiyah Mekah, gerakan tentera boleh dialihkan ke arah Khaybar. Maka berlakulah suatu keadaan yang menenangkan ketegangan dengan orang musyrikin melalui perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi mengarahkan tujuan menghadapi Yahudi di Khaybar. Menyediakan anggota pasukan yang ditugaskan. Persediaan untuk perang Khaybar dilakukan dengan cara yang istimewa, iaitu menolak golongan munafik daripada menyertainya dengan cara yang bijaksana, iaitu mengarahkan kepada sesiapa yang mahu menyertai secara sukarela di kalangan sesiapa yang gemar untuk berjihad dan di kalangan mereka yang terlibat dengan bai'ah di bawah pokok Hudaybiyah sahaja, iaitu terdiri dari 1,400 orang para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat dibaca tadi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala redha pada mereka yang beriman. Jumlah mereka ialah 1,400 orang. Bukan calang-calang Allah Ta'ala sebut dalam Quran radhiyallahu anhum. Maka tak boleh dicela walaupun mereka buat salah. Ini mesti ingat. Mereka terlibat di dalam bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan. Bai'ah yang mendapat keredaan Allah Ta'ala. Nabi memberi peluang terbuka kepada siapa yang mahu ikut. Tetapi mereka yang terlibat dalam bai'ah hendaklah diserta menyertainya. Dengan tujuan untuk mengeluarkan kalangan munafik. Orang munafik saat tentu dah tak bersedia. Di masa peninggalan Rasulullah SAW, menugaskan urusan Madinah kepada Siba' bin Arfatah Al-Ghifari. Nabi lantik pemerintah Madinah, menguruskan penampilan Madinah kepada sahabat Siba' bin Arfatah Al-Ghifari. Dan pada ketika persiapan untuk ke Khaybar ini juga, tibanya ke Madinah untuk menjadi seorang Islam, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa ini Abu Hurairah datang masuk Islam. Abu Hurairah seorang sahabat yang terkenal dan banyak meriwayatkan hadis, masuk Islam pada masa ini. Orang-orang munafik mengadakan hubungan sulit dengan Yahudi Khaybar. Mereka tak diam. Golongan munafik mengambil langkah membantu orang-orang Yahudi Khaybar melalui ketua mereka Abdullah bin Ubay, dengan menghantar utusan menyatakan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, Muhammad sedang menuju ke arah kamu untuk menyerang kamu. Berwaspadalah, jangan takutkan mereka kerana jumlah mereka sedikit dan lemah, sedangkan kamu lebih banyak kelengkapan dan persediaan perang. Orang munafik beri semangat pada orang Yahudi untuk menentang Islam. Mereka pura-pura orang Islam, jadi orang Islam.
Dan masa yang sama, mereka adalah musuh yang sangat berbahaya. Membocorkan rahsia. Apabila mereka mengetahui berita itu, mereka mengambil keputusan menghantar Kinanah bin Abil Haqiq dan Hawzah bin Qis supaya menemui kabilah musyrikin Ghatfan untuk meminta bantuan kerana mereka mempunyai hubungan dengan Yahudi Khaybar untuk bersama-sama menentang Islam. Untuk jadikan perangsang, mereka menjanjikan pemberian separuh daripada hasil tamar Khaybar diberi kepada kabilah Ghatfan. Tawaran hadiah sekiranya berjaya mengalahkan orang Islam. Mereka ajak sama kaum kabilah musyrikin Ghatfan untuk meramaikan tentera mereka. Seterusnya bergerak menuju ke Khaybar. Dalam perjalanan menuju ke Khaybar, Rasulullah SAW tidak terus menuju ke Khaybar, tetapi terlebih dahulu melalui Bukit Asar, kemudian ke Sa'bah, kemudian turun ke lembah Ar-Raji' yang terletak kira-kira perjalanan sehari semalam dengan kabilah Ghatfan untuk mengelulukan musuh. Sehingga gerakan mereka diketahui oleh kabilah Ghatfan, sehingga menyebabkan Ghatfan membatalkan rancangan untuk membantu Yahudi Khaybar, kerana menyangka bahawa tentera Islam juga akan menyerang mereka. Satu taktik yang sangat baik. Ghatfan tak jadi nak bantu Khaybar, takut mereka diserang. Padahal Rasulullah tak serang, menghala ke arah mereka saja. Ini taktik. Kemudian Rasulullah SAW menggunakan pemandu jalan ke utara Khaybar untuk menyerangnya dari utara, supaya menghalang orang-orang Yahudi lari ke Syam setelah berjaya menghentikan kabilah Ghatfan. Artinya, tentera Islam bergerak mara ke depan, tak terus ke Khaybar, meminta ke hadapan supaya jangan menyekat orang Yahudi lari ke Syam. Madinah duduk di selatan Khaybar, patutnya jadi selatan, tapi Rasulullah tak terus, melalui jalan lain sampai ke utara Khaybar. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka berjumpa dengan jalan-jalan yang banyak untuk sampai ke tempat yang dituju. Pemandunya memberitahu nama jalan-jalan tersebut ialah Hadan, Shash, Khatib, Marhub. Nama jalan yang boleh masuk ke Khaybar. Rasulullah SAW memilih Marhub, memilih untuk pergi ke Marhub. Jalan yang fikir terbaik. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan. Wallahu a'lam.